dan sebahagian daripada masyarakat kita, dia nak kurangkan tekanan, suka pergi memancing. Jadi kita nak tengok wajah-wajah mereka yang mungkin kisah memancing Polican 2011 kan. Kembali sebelah sini, kita nak bercerita tentang program Joint Asia Pacific Regional Training of Trainers Workshop 2011. Ada Putri. Untuk Malaysia dan elok tadi kita sudah memancing, mengurangkan keredaan semasa. Kita tak sempat pancing lagi. Tapi dalam masa yang sama juga di sini, kita sempat berbual bicara bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Yang begitu seluruh sekali, kita nak bercerita tentang khas daripada anda yang begitu dekat sekali dengan Pandu Putri. Daripada sekolah sampai dari dewasa ni masih lagi aktif dan ini adalah untuk anda khasnya. Okey, kita akan bercerita tentang Persatuan Pandu Putri Malaysia, menyentuh juga tentang program Joint Asia Pacific Regional Training of Trainers Workshop. Itu yang akan berlaku juga. Kita ada tetamu Didi yang amat mulia, Raja Nur Mahani, Raja Shah bersama dengan kita dalam pagi Persatuan Malaysia pagi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama sekali sebagai timbalan yang dipertua Persatuan Pandu Putri Malaysia, kalau kita boleh cerita terlebih dahulu mengenai secara amnya mengenai Persatuan Pandu Putri Malaysia itu sendiri. Berapa jumlah keseluruhan ni nak tahu? Persatuan Pandu Putri Malaysia mempunyai 70,000 ahli yang terdiri daripada semua negeri-negeri di Malaysia, dan di Perak ada 7,000 ahli, dan mengikut tiap-tiap negeri ada yang lebih dan ada yang kurang. Tapi 70,000 ahli adalah merupakan satu pertubuhan sukarelawan yang sangat aktif, yang sangat memberi kesan kepada pembentukan gadis akhlak gadis-gadis muda dan wanita muda di Malaysia ini melalui beberapa program tertentu. Tetapi secara amnya semuanya untuk Pandu Putri, learning is always through pleasure. Kalau kita lihat juga keseluruhannya, walaupun ini 70,000, difahamkan di seluruh dunia lebih kurang 10 juta. Ya, di seluruh dunia ada 10 juta ahli kesemuanya daripada 145 buah negeri, dan tiap-tiap negeri ini dibagikan kepada rantau-rantau yang tertentu. Ada 5 rantau Pandu Putri sedunia, iaitu di Afrika, di Arab, di Asia Pasifik, di Eropah dan Hemisfer Barat, iaitu di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ya, daripada anda yang berada di Perak dan Izuan, Pandu Putri saja ada 7,000 keseluruhan. 7,000 saja di Perak. Saya fikirkan ingatkan zaman sekolah saja menganggotai persatuan ini mempunyai sampai habis. Tidak, saya daripada 7 tahun dah jadi anggota Putri Tunas. Pada dulu kita panggil Brownies, dan hingga sekarang pun terlibat juga dengan Pandu Putri. Dan Pandu Putri Malaysia ni adalah ahli kepada persatuan WAG, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Dan di Malaysia ini kita dapati bahawa program-program kita ditentukan oleh WAG, tetapi kita ubah tuan mengikut negeri masing-masing. Saya beri satu contoh ya, pada awal kurun ke-21 ini, WAG telah mengadakan beberapa MDG, Millennium Development Goals, untuk Pandu Putri, dan satu daripadanya ialah membasmi kemiskinan. So untuk negeri Perak, kita ubah tuankan, dan kita telah turun padang ke Latar Pinjang, dan di sana kita telah menolong curi-curi orang-orang asli untuk menambah pendapatan mereka. Ahli-ahli Pandu Putri telah turun padang bersama dengan Kemas dan juga bersama dengan Jabatan Pertanian, dan kita telah mengajar mereka bagaimana hendak membuat snack food, dan kita mengajar mereka macam mana nak buat bayam, ya, snack food daripada bayam, dan juga daripada kulit-kulit kopiah. Dan orang asli di Latar Pinjang juga pandai cara buat coklat. Semua ni telah diajar
oleh Pandu Puteri. Jadi kami ada hubungan yang sangat mesra dan sangat rapat dengan orang-orang asli di Latar Senjang. So inilah caranya. WEX akan menentukan tema dan tiap-tiap negeri dan seperti kami akan mengubah suara. Misalnya Terengganu telah turun padang bersama dengan orang-orang nelayan. So di sana pula membantu nelayan-nelayan. So inilah matlamat Pandu Puteri actually. Dia nak membina semangat yang proaktif di dalam tiap-tiap ahli supaya dia memainkan peranan yang penting pada family-nya, pada keluarga, pada sekolah, pada masyarakat, pada negeri dan pada negara. Dan keseluruhannya matlamat WEX adalah membentuk Pandu-Pandu Puteri yang bersifat global, terbuka dan menerima dan boleh mengatasi apa-apa saja cabaran yang diberi oleh keadaan semasa. Yang muda, biasanya kalau dalam setahun itu cuma ada satu tema ataupun bagaimana? Ya, tema ni akan berubah. Setiap tahun. Setiap tahun. Jadi penugasan yang dilakukan oleh para apa orang kata tu Pandu Puteri, Pandu Puteri ini semua akan mengikut pada tema-tema ini. Itu adalah tema tahun ini. Together we can change the world. Jadi kalau itu temanya, apa agaknya aktiviti yang dilakukan? Together we can change the world. Kita lebih berinteraksi dengan negeri-negeri lain, Pandu-Pandu Puteri di negeri lain, dan bagaimana di antara negeri-negeri di Malaysia juga kita boleh bertukar pendapat. Dan sebagai force yang 70,000 ramainya, kami rasa kami boleh membentuk akhlak anak-anak gadis muda dan wanita muda yang lebih positif. Saya rasa 70,000 ini semuanya aktif ataupun ada yang aktif. Seperti kebanyakan persatuan lah. Ada yang terlalu aktif, ada yang kurang aktif, dan adalah yang sleeping members. Tapi kita cubalah sedaya upaya untuk menggerakkan mereka. Jadi di sinilah peranan pemimpin yang penting. Jika pemimpin itu akan menentukan hala tuju tiap-tiap patrol, tiap-tiap pasukan guide. Ini pernah jadi gagal. Di waktu sekolah, waktu tunas dia. Tunas dia tidak berkembang. Dan yang mulia, kalau kita boleh kongsikan juga mengenai aktiviti dan kalau kita langsungkan juga, apakah agaknya program lain yang dilangsungkan daripada Joint Asia Task ini untuk digabungkan keseluruhan 70,000 di Malaysia? Ada aktiviti lain? Tidak, sebab ataupun boleh kata ada sikit lah. Sebab dalam workshop ni, training of trainers, saya katakan tadi bagaimana pentingnya untuk trainers itu, pemimpin itu seorang pemimpin yang baik yang boleh memberi motivasi kepada Pandu-Pandu Puteri. Jadi kita, di workshop ini kita akan mengadakan banyak seminar dan saya rasa lebih banyak workshop yang akan mendedahkan pemimpin-pemimpin ini kepada cara-cara baru untuk memberi inovasi dan motivasi kepada Pandu Puteri. Dan selain daripada menghadiri workshop ini, mereka akan juga dibawa kepada keluarga-keluarga angkat untuk melihat bagaimana kita hidup di sini. Dia akan melancong, dan yang Ketua Persatuan Pandu Puteri Malaysia dengan murah hati telah menjemput pada malam akhirnya semua peserta makan malam. perdana makan malam. Dan jangan lupa kalau Pandu Puteri ni mestilah ada campfire song. Jadi itu satu daripada common denominator, sebab lagu-lagu Pandu Puteri ni is international. So semua orang boleh menyanyi lah. Jadi ini kaitannya Joint Asia Pacific ini bermaksud daripada Arab juga, Arab regional. Daripada Arab regional dan Asia Pacific yang akan berkampung di Malaysia. Akan berkampung di Malaysia. Berapa ramai semua sekali ni? Ada Pandu Puteri di negara Arab dan juga Asia Pasifik ni. Okey, keseluruhannya kira-kira 150 orang, termasuk peserta
pemimpin dan jawatan-jawatan kuasanya. Dan semua programnya akan dikendalikan oleh World Association of Girl Guides. So it's very international. Tapi kita sediakan kemudahan untuk orang-orang Arab. It's in English, but the Arab will be, given direct translation and whatever itu. Ya, dan dia agak diberikan ke akan tiba dirasmikan pada 29 hari bulan oleh YDP, yang amat berbahagia Datin Sri Paduka Rosmah, yang akan juga memberi keynote address, dan dia akan berakhir pada 2 Disember. 2 Disember. Lepas tu mereka akan berada di Shah Alam. Di Shah Alam. Di hotel di Shah Alam. Okey. Dan kemudian dia akan dibawa berlangsung di sekitar Sampai sini dah Okey, baik. Kalau kita boleh war-warkan dan kita himpunkan keseluruhan 70,000 mereka untuk berkumpul bersama dengan program Joint Asia Pacific ini, bagi mereka yang tak tahu ke, yang kurang tahu ke, mesti kita kongsikan bersama para penonton bila, di mana, macam mana cara untuk menyertai. Untuk Pandu Putri, dia perlu menyertai Pandu Putri dulu, menjadi ahli Pandu Putri. Kemudian dia akan kalau nak macam orang dewasa yang ingin menjadi trainer, mereka akan diberi, you must have the basic skills of a girl guide. You have to be a girl guide. Kecuali kalau sukarelawan, macam di banyak negeri mempunyai friends of girl guide. Jadi siapa sajalah yang berminat untuk menolong kami di Pandu Putri, we can become friends of girl guide as well. Tapi pada yang lain tu, yang serious into guiding, dia akan diberi training untuk kemahiran yang didedahkan kepada Pandu Putri. So it's quite a technical in some aspect, and pada istilah lain yang minat tu yang penting. Dan kita sangat-sangat perlukan sukarelawan untuk membantu kami menjalankan aktiviti. Ada tak banyak artis kita yang Pandu Putri kan? Agak-agaknya mungkin dia ada sebagai daripada ataupun mereka daftar tu mereka tak ingat mana mereka masuk. Dia pengakak belum lagi. Dan kita di sini kita bawakan di mana 29 hari bulan akan bermula hinggalah pada 2 hari Disember program Joint Asia Pacific Regional Training of Trainers Workshop 2011. Unjuk rasa Duli Yang Mulia Raja Papua Perak, Raja Nur Mahani, Raja Haji Shah ini juga yang timbalannya di Ketua Persatuan Pandu Putri Malaysia dapat bersama kita pada pagi ini bercerita tentang program asli untuk mendekatkan lagi 70,000 Pandu Putri di seluruh Malaysia. Dan yang lebih pentingnya meraihkan. Yang lebih penting kita meraihkan kehadiran tetamu-tetamu Pandu Putri daripada Arab dan dari negara Arab dan juga dari negara di rantau Arab dan ini untuk bersama-sama menyertai training ataupun fire camp, bukan camp. Nama sangat, nama itulah saya tak pergi ni camp-camp sini. InsyaAllah nanti kalau ada peluang kita boleh pergi camp-camp yang lain. Boleh jadi lawan. Kita dulu wanita je. Boleh berkakak? Boleh juga. Baik, terima kasih Awak Mulia sekali lagi. Selepas ini kita ada program lain juga. Nak Hari dan Sejarah Perhatian Pusat Pelancongan Jabatan Semasa B, dan juga kita akan langsung bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca. Teruskan sama kami.